Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama kita ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan yang sanunaka bersama Syekh Dr. Ahmad Syabasi. Kita sama lagi bab menyuruskan jenazah dah orang mati. Topiknya berlebih-lebihan dalam membangunkan kubur. Ada orang tanya Syekh ni, sekelompok orang telah mempersiapkan kuburan dirinya ketika masih hidup. Ia tepat dia lah. Bahaya tepat dia lah. Mereka menaruh perhatian begitu besar terhadap kuburan yang kelak menjadi tempat kuburnya. Kalau Cina, orang Bukit Seleng, kita tengok kubur besar ke apa, orang kaya lagi besar nak. Kita lah ni berjakit juga setengah-setengah orang Islam ni. Bahaya tepat dia dah. Untuk tepuh di sini tempat dia dah. Dan menghiasinya dengan berlebihan. Hias pula dah. Apakah tindakan demikian dibolehkan dalam agama? Apakah boleh seorang menentukan tempat yang kelak akan menjadi tempat kuburannya? Itu tu sini yang mati kau boleh kau tidak? Okey, Syekh ni jawab. Dalam kitab Mukhtasar Al-Fatawa karya Ibn Taymiyah, disebutkan bahawa tidaklah layak seseorang menggali kuburan dirinya sebelum meninggal. Tak layak. Dia tak usah lah ada cara gali. Kau suruh gali lalu dah. Mungkin menjadi sebab mengapa perbuatan itu tidak layak adalah kerana orang tidak mengetahui di manakah dia akan mati. Dia tak tahu khabar gejala pah mereka, pah Jepun, pah Korea Selatan, pah ke mana-mana tak. Pah ke Mekah, tiba mati lain nak. Hanya tepuh tu tak guna dah. Mungkin dia akan mati di satu negeri yang bukan negerinya, atau di satu daerah yang menjadi tempat kediamannya. Boleh jadi berlaku dah. Banyak fuqaha yang melarang memindahkan mayat dari satu negeri ke tempat mayat itu meninggal ke negeri lain. Tak boleh pindah. Mati Mekah, tanah Mekah lah. Kubur Ma'ala. Mati Madinah, kubur Baqi' lah. Madinah mati lah. Tanah situ tak. Kalau boleh lagi. Tak usah tak panggil pungguh mari Malaysia balik. Mati Jepun, tanah Jepun. Nak kan tak? Di sini kita teringat firman Allah Taala di akhir surah Luqman yang bermaksud, tiada seorang pun yang dapat tahu dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Mengenal. Namun jika penduduk satu negeri atau daerah bersepakat menentukan tempat khusus yang untuk mengubur orang-orang mereka yang meninggal, maka demikian bukanlah sesuatu yang haram pun. Kali setengah-setengah tempat ni tak banyak tanah kubur tak luar. Jadi macam Singapura ke apa kena tepuh awal tak. Jepun ke apa tak. Nak gana ni. Terutama penduduk padat dan kawasan tanah kubur tu kecil. Tak banyak. Dia kena buat sesuatu tak. Antaranya kena tepuh dulu, tetap dulu kan. Mereka mesti berlaku wajar dan tidak berlebih-lebihan dalam muslim walaupun boleh. Jangan doa lalu apa ni. Sikap berlebih-lebihan dalam membangkai dan mengeraskan kuburan serta meninggikannya secara berlebihan dari permukaan tanah dan kemudian menghiasinya dengan berbagai-bagai macam hiasan, semua itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh ajaran agama Islam. Ikut hadis Nabi marah ada siapa anak-anak tapi secara umumnya tak boleh dah. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam sunnah, tinggi kuburan mestilah seukuran sejengkal dari permukaan tanah sahaja. Maksudnya supaya kuburan-kuburan itu diketahui sahaja sehingga tidak ada orang yang berdiri, berjalan ataupun mengerjakan salat di atasnya. Haram hukumnya. Baca kata tak? Haram hukumnya meninggi ke kuburan lebih dari satu jengkal dari permukaan tanah. Yang kata haram. Gak blender ke gapo kubur kipak kita ni lebih sejekal dah. So hak kata sejekal meninggi ke tanah. Hadis sebut tu meninggikan tanah. Bukan buat bina blender ke bangunan ke apa sikit walaupun rendah. Telah diriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, ingatlah bahawa aku menugaskanmu dengan apa yang Rasulullah SAW telah menugaskanku, iaitu di mana saja engkau menjumpai patung maka hancurkanlah, dan di mana saja engkau menjumpai kuburan yang ditinggikan maka ratakanlah. Ni Ali suruh
orang bawah dia, askar dia ke apa, so peracu dah. Kubur dah. Sebagaimana peracu berhala. Jadi sini sangat jelas, sangat terang benderang, lebih terang daripada siang mentari dah. Bahawasanya kubur tu kubur tu boleh jadi berhala. Hak jadi berhala sebenarnya hilang kubur lama-lama tu tak tamu-tamu pada pasir dulu ke. Kubur orang soleh, orang juruh tak lebar tu guru ni. Yang disayangi masyarakat tu dia berhilang dah. Jadi ganti dengan berhala. So lagi nak suruh mudah dah. Muka jauh kubur tu guru ni, mungkin pun zaman ni mudah nak pergi-mari dah. Kenderaan cepat dulu nampak menyebabkan mereka buat patut nak suruh ingat tu guru dah. Ambil berkat tu guru. Tok wali, tok gapo dah. Jadi sebenarnya kubur sebenarnya masuk utama orang-orang sembuh berhala syirik dulu pun. Tapi disebabkan untuk memudahkan dia buat berhala. Gitulah sebenarnya dah. Jadi kubur tu sebenarnya sama dengan berhala. Kalau kita membesarkan kubur seperti kita membesarkan berhala. Kena faham situ. Jangan kata lain. Tak wali lain. Tak ada gapo. Lata Uzza tu semua tu orang soleh. Orang juruh zaman dulu. Orang buat suka derma, suka sedekah. Buat makan ke orang mari haji ke apa tak. Lata Uzza. Semua tu orang juruh, orang soleh. Lama-lama disembah. Benda gitu kena faham. Demikian juga disebutkan dari Imam Syafi'i bahawa makruh hukumnya mendirikan bangunan di atas kuburan Nabi. Imam Syafi'i ini sebut karihah. Karihah Nabi Syafi'i tidak mesti maksud makruh lagi. Ada benda banyak juga ulama kedua kata haram, teguh dah. Imam Syafi'i sebut karihah ya. Sebab Imam Syafi'i ini dia guna istilah yang sama dengan Quran. Dalam Quran apa ada benda haram disebut karihah juga, dia benci juga kat makruh. Sedangkan benda tu benci dah. Benda haram kan. Dia ada uslub bahasa yang serupa dengan Quran. Dan benda yang jelas haram yang dalam Quran hadis sebut terai haram tu barulah Al-Quran lah. Terai haram baru kata haram. Dalam hadis sebut haram pun Imam Syafi'i ni guna istilah yang sama karihah juga. Jadi kita kena perhati molek. Sebab itu kita kedia mazhab Syafi'i pun. Karihah ni ada benda haram, ada benda makruh. Tapi sini ia erat benda sama lagi dah. Karihah ni tak kata haram tapi makruh lagi. Wallahu a'lam lah. Tapi tu sebut istilah yang sama. Haram dengan harus ni, haram dengan makruh ni dalam kitab Imam Syafi'i ni karihah belaka guna dibenci. Sebagaimana juga makruh hukumnya mencak kuburan. Itulah kata karihah juga Imam Syafi'i guna. Betul ke masa makruh atau haram? Wallahu a'lam lah. Kerana pada perbuatan demikian terkadang unsur israf berlebih-lebihan dan hiasan, sementara yang sesuai dengan kematian adalah sikap khusyuk. Khuduk merendahkan diri dan menjauhi perhiasan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kubur-kubur ni kita kena rendah diri. Orang dari kubur pun rendah diri, orang lain pun jangan perasa besar, hebat nak. Buat Taj Mahal lah macam di India nak. Walaupun dikatakan raja Islam cinta pada isteri buat kubur Taj Mahal lah. Ataupun Fir'aun buat kubur lah. Piramid tu kubur dia nak. Jadi benda-benda tu karuk dah. Baik dah gapo buat besar nimu untuk seorang mati macam piramid dah. Begitulah sini nak. Cak kubur pun makruh ataupun haram lah untuk sadar zara'i ni. Ni buat putih. Ni buat gambar tok guru pula di kubur dah. Berat benar tu dah jauh daripada Islam dah tu. Dia kena khusyuk. Nak ingat mati ke apa kubur besar ni mu. Ingat mati ni biar tanah. Tanda sikit ya batu nisan ni sebagai kita berasa Allah dah tak ada kaponya aku. Ni ke kubur pun istana. Pun kaya dak kubur dak. Nunggu mewah. Jadi ingat mati ke apa tu. Tak ada ingat mati. Kadang dia minta hajat saja. Jadi syirik pula. Tapi tak ada rasa kematian, rasa gerunnya. Nabi pergi kubur tengah malam. Kubur pelupur tanah. Tak ada kapo dah. Sebab itu Nabi tu berasa, Nabi pergi kubur tengah malam tak ada orang tu berasa pun mati dah. Pun berada di kubur. Ni dok pergi kubur po hotel no. Po istana. Ingat mati ke apa gitu. Jadi tak ada unsur ingat mati kalau kubur diperbesarkan dah. Lepas tu jika kebanyakan manusia di sana sini telah banyak yang bertindak berlebih-lebihan israf dalam membangunkan kuburan, maka ini tidaklah kemudian menjadi bukti bahawa hal itu dibolehkan. Kadang-kadang manusia untuk guru ataupun ustaz atau siapa-siapa tak lari pun kadang-kadang mereka pun manusia cakap lari sekali royak orang tak dengar.
Cakap banyak-banyak kali lah. Kita kena terima benda dia kalau dia Nabi lagi. Kita terima hak Nabi lagi, bukan terima hak masyarakat buat lah. Kadang masyarakat buat pun kan itulah unsur-unsur terpengaruh. Kadang-kadang tak cakap nak lagi. Kadang-kadang kuasa masyarakat kuat lagi. Macam dulu cerita dulu orang sekolah Arab. Sekolah Arab Kelantan gapo pun dak. Orang ngaji agama pun ustazah pakai skah ya. Padahal jumpa dalam kitab tapi ustaz pun ustaz dulu bukan pergi ustaz lon. Ni alim ustaz dulu dah. Bahasa Arab dalam main dak. Hadis ni sekolah lon tak ada lah baca Sahih Bukhari Sahih Muslim. Dia baca dulu ngaji dah. Alim dulu tapi bila alim dulu tapi suasana masyarakat zaman tu ya. Dengan penjajahan dan gapo nak ubah. Jadi makan masa, nak ubah tu makan masa. Oleh sebab itu benda tu tak jadi hujah dia halal pakai skah nampak tekak gapo tak jadi halal. Kadang-kadang tahu tapi tahu bukan passion orang zaman dulu dah. Tanya ustaz apa ustaz pakai gitu. Okey dalam Quran dalam hadis disebut aurat antar tekak gapo nak. Tahu menjawab tahu dah. Sebab orang pakai kita berlakon. Jadi kita pun kena faham lah tu zaman. Jadi kita pun kalau jumpa tengok-tengok aku hadis, tok guru tak mengajar ke, tok guru mengajar selu-selu ke. Takut masyarakat ke. Tapi bila jelas Al-Quran hadis kita nak ubah lah. Sikit-sikit sebanyak nak ubah. Jangan buat besar kubur. Dan walaupun masyarakat lain buat, kita jangan buat besar kubur. Jabir menyeriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melarang mencak kuburan. Nabi larang. Larang ni asalnya haram. Membangun ke kuburan. Asalnya membangun ke kuburan yang haram. Macam mana nak erat ke makruh kecuali ada dalil lain. Macam minum berdiri. Nabi larang. Tapi Nabi ada minum berdiri. Bolehlah kata tak haram. Jadi makruh pada terik pun ataupun adab. Kita lah makan berdiri ada dalil lain. Kecing berdiri. Nabi larang ke no. Tapi Nabi pernah Nabi dalam keadaan tertentu Nabi kecing berdiri dah. Jadi benda tu jadi makruh. Boleh lah logik dah. Ni bagi hak Nabi tak pernah kata boleh. Nabi larang al-aslu fin nahyi haram dah. Asal-asal dalam larangan ni haram. Asal-asal kaedah fiqh dah. Atau menuliskan sesuatu di atasnya Nabi larang je tulis sesuatu di atas kubur. Tulis nama tu guru gapo tu Fatihah Al-Quran tak molek. Tak tepat tak comel, tak cuci. Kubur ni bukan ada ulama bahaya kuasa najis tengok ulama tu. Apa tak tulis maya situ kata najis. Walaupun kita kata hal lebih tepatnya tak tulis maya situ bukanlah kerana najis tapi kerana bahaya pengagungan dah. Pasal kubur ni boleh jadi berhala. Zaman dulu pun berhala tapi dah lama tak jumpa kubur, tak tahu mana, dah tahu Uzza kubur, tak tahu mana, dah sekali jadi berhala tu, agak gimagi-maginya. Kerana tak tahu mana kubur, kerana nak mudah nak sembuh dah. Kalau pergi kubur duduk jauh, payah lah. Pelan ni tak apa lah, mudah nak ketubang. Pergi ke Hadramaut, kubur Nabi Hud lah, apa dia kata. Dia kata kaya mudah lah ni dulu, payah lah. Okey, habis itu ni. Dalam kitab Mukhtasar Al-Fatwa disebutkan bahawa membangunkan kubur dan masjid di atas kuburan adalah sesuatu yang baru dan belum lama muncul dalam Islam. Belum lama tu masuk egan maksudnya lama lepas tu baru muncul dalam Islam. Sebelum tu tak ada besar-besar kubur ni. Artinya itu perbuatan bid'ah yang tercipta baru-baru ini saja. Dulu tidak gitu dah. Zaman sahabat tabi'in tu tak besar mana kubur dah. Zaman Imam Syafi'i ke apa kurang tak besar kubur. Iaitu setelah masa permulaan Islam dan setelah masa Rasulullah SAW yang nama lepas tu, beratus tahun lepas tu baru timbul kubur ni jadi besar mula dah. Agama tidak membolehkan seseorang meletakkan kain, lilin atau yang serupa dengan itu di kuburan. Namun seorang boleh meletakkan batu atau kayu sebagai tanda kubur sahaja dah. Tak tahu kena ni kubur dah. Dari penjelasan ini kita tahulah bahawa tidaklah layak seseorang menentukan kuburan dirinya ketika dia masih hidup lagi. Dan haram hukumnya menghiasi kuburan serta bersikap israf berlebih-lebihan dalam membangun kuburan. Haram lah. Karihah Imam Syafi'i sebut dia benci tu bukan masuk makruh saja dah. Dan jelas di segi dalilnya. Dan tidak ada dalil yang menghalang kewajipan tersebut. Kita kata wajib tidak membangun kubur. Haram membesar kubur, buat binaan di kubur. Betapa banyak hak-hak orang yang masih hidup dipergunakan untuk hal itu. Duit sepatutnya guna untuk benda lain. Sedangkan mayat tidak memerlukan hal tersebut. Bekala orang mati ni amalan dia bukannya kubur besar. Kubur besar selamat ke? Tok Nukan Nakir tanya timbuk dia kalau dia tak semaya buat dosa.
Tak selamat pun tolong dah. Jadi nak selamat nak berkala yang amal. Amal dia banyak gak kaya dalam kubur ni walau orang lain tak nampak. Amal dia sikit kat. Oh sesok lah nanti buku tak nak nakil begitulah. Yang berfaedah bagi orang dalam kubur bukan buat binat. Buat binat tak ada faedah sikit abuk. Kalaulah dia suruh dekat mati dia sendiri yang suruh yang buat binat. Sesungguhnya Allah mengatakan yang hak dan memberikan petunjuk. Putus mata. Nah. Kita sama pula dah. Memakai pakai hitam tak kala musibah. Ingat kalau Jepun kau. Memang kalau kita pergi melawat ada orang mati Jepun. Tak berani. Tak pakai lain. Pasal semua pakai hitam nah. Boleh tak boleh nah? Ada orang tanya. Banyak orang yang mempunyai kebiasaan mengenakan pakaian berwarna hitam tak kala terjadi kematian atau meletakkan simbol kesedihan berwarna hitam pada pakaiannya, atau juga mengenakan dasi pakaian yang berwarna hitam lah. Kain ikat kau gapo dia pakai hitam lah. Bagaimanakah hukum agama berkaitan dengan hal ini? Agama katakan boleh ke tak boleh nak? Syekh jawab. Sesungguhnya mengenakan pakaian berwarna hitam tak kala tertimpa musibah atau kematian adalah suatu bid'ah yang jelek, yang buruk, yang tidak ada dasarnya dalam agama dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau sama-sama masyarakat Islam, teranglah tu bid'ah ni. Jadi kita tak boleh buat. Jangan pakai hitam. Pakai serba, pakai piyuh, pakai hitam saja. Nah, tu jadi bid'ah. Itu satu hal yang baru dalam agama haram lah. Dia bid'ah ni haram. Bukan kata bid'ah wajib, sunat ke apa, tak ada. Ia kena haram dulu bid'ah. Tak ada bid'ah yang lain tu. Bid'ah ni haram, dia benar. Hak lain tu walaupun kata bid'ah, kita kena berbuh hukum lain lah. Pasal bid'ah ni bagi tak comel. Bagi tak comel. Macam kita kata tak comel, kuih tak itik ke apa dah. Walaupun bentuk tu comel, tahik tu istilah tu comel dah. Walaupun kita tengok sedap apa sebenarnya tu bukan tahik lah. Sepatutnya berbuh nama lain lah. Begitu juga. Gini ni. Bid'ah ni kita boleh berbuh nama bid'ah tapi kita tak comel lah. Bukan maksud hak comel dah. Bid'ah ni boleh tak comel. Istilah dia tak comel dah. Dalam agama tak comel lalu. Tak sedap berbuh lah. Berbuh nama lain lah. Tak salah bid'ah hasanah. Ayat sunnah hasanah. Boleh berbuh bid'ah hasanah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu adanya dalam neraka. Maksud neraka kalau bid'ah. Jangan main. Pasal juga masuk agama. Kita buat dosa kalau orang tak anggap agama tak apa. Kita tak apa dosa betul lah. Tu pun dosa berat jugalah. Ni buat dosa, buat benda haram, bid'ah. Tapi orang anggap agama, orang akan ikut. Ramai ikut. Oh, kau punuh agama. Bukan punuh kita saja, punuh habis masyarakat. Itu bahaya bid'ah. Nampak bahawa orang-orang yang menciptakan bid'ah ini di dalam masyarakat Islam. Orang melakukan itu kerana sejak dahulu manusia telah terbiasa menjadikan warna hitam sebagai simbol musibah dan kesedihan. Kerana masyarakat, ya dulu lagi ya. Suruh nampak sedih kan pakai hitam. Benda tersebut tidak akan dikenakan oleh pengantin, tidak akan digunakan untuk menyambut muharram. Tidak ma'hijrah dan muharram. Dan juga tidak akan digunakan untuk mengkafani mayat. Kalau nak kira, mayat pun tak boleh pakai hitam, boleh pakai putih nak. Sunnah mengenakan pakai putih pada setiap keadaan. Baik dalam keadaan mendapatkan musibah maupun dalam keadaan memperoleh kegimbaan sama saja. Pakai putih ni jelas Nabi suruh dah. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya kenakanlah pakaianmu yang berwarna putih. Kerana itu merupakan pakaianmu yang terbaik. Dan kafanilah mayatmu dengan pakaian yang berwarna putih. Hadis ini sahih. Jadi pakaian berwarna putih. Dan Nabi kata pakaian itulah terbaik warna putih tak? Dan kafan malah mayatmu dengan pakaian berwarna putih. Hadis ini sahih dah. Jadi kalau kita nak kata pakaian terbaik, pakaian warna putih lah. Pakaian putih tu diubah ke apa tidak mesti baju putih. Baju Melayu putih. Ia kira terbaik. Kerana putih ni, dia ni melambangkan kesucian, kebersihan. Dan bersih sungguh tak berlawak. Baju lain ni kadang-kadang tak putih tu kerana dia payah cemar. Cemak bukan payah cemar. Cemar tu tak nampak. Payah nampak. Cemar pun payah nampak. Tapi putih ni kalau cemar sikit nampak lalu. Dia tak berlawak dah. Bagi sungguh. Bagi bukan nipu. Bagi bukan munafik kata pakaian tu dah. Pakaian tu jelas. Kesuciannya kalau putih sepu kat lagi jelas. Lagi jelas lah kebersihannya. Bersih sungguh lah. Pakaian lain walaupun nampak. Pakaian merah. Hitam ke kelabu ke gapo ke. Kalau cemar pun tak nampak dah. Ia susuk sikit. Sebab warna itu menutup pencemaran. Tak nampak benda cemar. Warna tu tutup dah. Tak berapa ikhlas mana lah kebersihan dia tu.
Sebab itu kalau kira sunnah gitulah. Tapi sunnah ni adakah mesti? Tidak juga. Nabi pernah pakai pakaian merah, pakaian lain pun Nabi pernah pakai. Oleh sebab itu ulama kata tidak menjadi mesti. Tapi kalau nak pilih lebih afdal, hak putih lah afdal. Sunnahnya pakai putih, bukan jubah ke apa. Pakai baju Melayu ke baju kemeja ke kalau putih. Kain pun kalau putih, seluar pun putih. Lebih sunnah dari segi kewarnaan dia, warna. Kerana menunjukkan lebih cakna kebersihan lah. Nasai, Ibn Majah dan Hakim juga meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya kenakanlah pakaian berwarna putih kerana itu lebih suci dan lebih baik, dan juga kafanilah mayat-mayatmu dengannya. Pemakaian pakaian hitam juga sebanding dengan meletakkan simbol hitam di dada atau dengan cara mengenakan dasi yang berwarna hitam. Kan dasi ni tengok apa topi juga apa tahu lah dok. Pakai simbol lah. Jadi simbol hitam di dada lah, dasi di warna hitam, semua itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Yang terbaik dilakukan manusia tak kala tertimpa musibah adalah menerimanya dengan redha akan qada dan qadarnya Allah SWT. Tak perlu menunjukkan simbol-simbol sedih. Bahkan kita nak suruh gembira, kalau kita buat simbol sedih, kau lagi sedih, keluarga semati. Dan juga hendaknya dia ingat firman Allah SWT yang mengatakan, maksudnya, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Suruh beri berita gembira. Kalau kita pakai pakaian hitam, 2 kali sedih lah. Tengok orang lain pakai, kau lagi sedih, keluarga semati lah. Kita kena ayat berita gembira lah. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ayat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa pun cepat lambatnya. Dia orang ni dulu, keluarga kita dulu. Mungkin esok dosa kita pula. Jadi kita tak tahu siapa-siapa yang pergi dulu menuju Allah SWT. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Siapa dia? Orang sahabat saat ni lah. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Gitulah ni. Okay, melawat. Ikut serta melawat jenazah. Indonesia dipanggil melayat. Melawat lah. Jenazah melawat panggil dia. Seorang non-Muslim. Ini melawat bukan jenazah orang Islam, orang non-Muslim. Boleh ke tak boleh? Bagaimana cara ke? Jadi Syekh ni jawab. Ada orang tanya Syekh ni. Apakah boleh seorang Muslim ikut serta melawat jenazah seorang non-Muslim yang masih merupakan kerabatnya? Anak beranak dia tapi bukan Islam. Apakah dia juga boleh ikut serta memandikan, mengafani dan menguburkan mayat tersebut? Ada juga mandi kafir dia. Apakah dia boleh menziarahi kuburannya? Apa yang mesti dilakukan oleh seorang Muslim apabila ada jenazah non-Muslim yang lewat di hadapannya? Apakah yang mesti diucapkannya tak kala melihat jenazah? Itulah pertanyaan dia. Jadi Syekh ni jawab. Seorang Muslim boleh ikut serta melawat jenazah non-Muslim yang masih kerabatnya. Boleh melawat dah. Bukan tak boleh melawat. Atau boleh upacara agama mereka dah. Jadi kita pergi melawat ni, jangan fitnah pula orang pergi melawat. Tulis lalu. Ni liberal pluralisme ni. Tak mesti lagi lah. Melawat tu memang boleh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk menguburkan ayahnya Abu Talib yang kafir dan bukan Muslim. Inilah pendapat majoriti umat Islam ataupun majoriti ulama-nya. Bahkan bukan Abu Talib saja, bahkan ibu bapa Nabi, Datuk Nabi Abdul Muttalib, bukan Islam lagi lah. Masalah Allah nak apa ke apa, itu dia di sisi Allah. Tapi zahir hadisnya gitu, kita kena terima itu. Nak takwil jauh tu, tak usahlah. Syiah kata Islam, Imam Suyuti pun terlibat sama, terpengaruh kerana keturunan Nabi Abu Talib dan juga tok Nabi, anak bapa Nabi habis kata Islam belaka tu. Dan kat pelik hadis palsu dia terima. Ya ulama hadis dah kerana taksub sangat kepada keturunan ni. Ni kita minta jauhlah, kita kena bersifat terbuka lah. Jadi Abu Talib ni bukan Islam, ikut hadis Bukhari Muslim jelas dah. Lepas tu Nabi suruh Ali ni pergi mandi, pergi cara kubur mayat lah. Mandi tak tahu lah, pergi menguruskan jenazah pok dia lah, pok Ali ni. Demikian juga Nabi SAW telah membolehkan Ali bin Abi Talib untuk ikut mengurusi jenazah ibunya yang meninggal bukan dalam keadaan sebagai seorang muslimah juga. Mak dia pun tidak muslimah juga, tidak masuk Islam juga. Mak pada Ali dia.
Dengan dua hadis dari Rasulullah SAW ini, para fuqaha berhujah tentang bolehnya seorang Muslim ikut serta menguruskan jenazah saudaranya yang bukan beragama Islam. Boleh nak urus. Kalau budaya dia kena mati kat mana juga lah. Buat cara-cara dia tu tak apa. Tapi jangan unsur syirik ataupun unsur agama lah. Seorang Muslim boleh memandikan jenazah kerabatnya yang non-Muslim, mengkafaninya dan menguburkannya. Bahkan sebagian fuqaha berpendapat bahawa wajib hukumnya orang Muslim mengkafani dan menguburkan jenazah non-Muslim. Bahkan walaupun bukan termasuk kerabatnya pun, itu dilakukan apabila dari kerabat si mayat tidak ada orang yang boleh melakukannya. Nah, jadi kalau bukan Muslim pun kita buat macam cara-cara kau Islam, cuma ni tidak siapa kau sembahyang jenazah. Doa dia dah. Seorang Muslim boleh menziarahi kuburan seorang non-Muslim. Ziarah apa boleh? Pelajaran tentang akan datangnya kematian dapat ditemukan dalam ziarah kubur, walaupun kuburan yang diziarahinya itu kuburan seorang non-Muslim. Itulah sebenarnya tak. Kita ni takut kubur Cina, takut ke hatu Cina pula dah. Kubur Melayu pun takut kata hatu pula. Hatu buku laga apa dah. Nabi nak suruh berasa mati ni, berasa dari kubur, Nabi pergi melawat malai kubur ni. Kita malai, kau takut hatu laga apa dah. Pasal ngaruk dah, macam mana mayat tu jadi hatu. Kalau hatu si suku sakap menipu kita dah. Roh mayat kau gapo dia tak akan jadi hatu. Tu bukan roh. Roh ni akan pergi pada barzakh, dia ada alam dinding. Dia tak akan bertukar jadi apa hatu kau jin kau gapo tak ada. Hatu jin tu suku sakap pun dok. Hak berlaku sebagai rupa orang tersebut, padahalnya bukan orang tersebut mati bunuh ke apa tak ada. Sebab orang yang mati ni dia akan pergi ke alam barzakh yang tidak ada sangkut paut dengan dunia. Dia akan pergi menghadap Allah SWT. Dia akan pergi, ada alam dia lah, alam dia yang tidak serupa, jauh 100% dengan alam kita ni. Okey, seorang Muslim boleh menziarahi kuburan seorang non-Muslim. Pelajaran tentang akan datangnya kematian dapat ditemukan dalam ziarah kubur. Kita akan berasa ingat mati, ingat akhirat, pergi ziarah kubur. Tak kira lah kubur tu kubur Islam ke kubur non-Muslim ke, serupa je ni. Kubur Cina pun tak apa kalau kita berasa mati ya. Tapi kalau kubur tu buat besar, apa kita cerita saat ni lah, buat binik buat bangun buat comel tak. Buat macam istana Taj Mahal tak. Ingat mati kau benda tak. Jadi tak siapa matlamat. Oleh sebab itu kubur ni kita kena peringkah, kena kecek supaya kita berasanya tak ada gapo di dunia bagi kubur ni tak. Hak bawa bekal dari kubur ni adalah amalan masing-masing, bukannya besar kubur. Dah. Jadi tamu berhala kita je ada hadis ni terai dan jelas. Zaman dulu pun sebenarnya kubur tu nak jadi berhala, asal-asal kubur lah. Tapi moga lama-lama hilang kubur, tambah-tambah pada sasi berubah. Lepas tu kubur tu payah orang nak pergi mari, moga zaman dulu jauh. Dan sekali dia buat berhala sebagai nak tanda ingat. Tu jadi berhala, jadi syirik. Kubur pun asalnya memang berhala dulu tak. Kena faham. Jadi kubur zaman lain ni pun tak boleh buat besar. Kau tak guru, kau tak alim, kau tak wali. Lagi tak boleh besar, bukan terbalik. Ni kubur tak wali tak. Besar, kubur kapur kecil. Kaguk lah tu dah. Ni kata gambar, tepek gambar pemain kau, artis kau, harai. Okay, harai fasik. Gambar tok guru tepek di rumah kau, di masjid ke apa. Molek, berkat lah, rahmat lah. Belawak ke mana ada rahmat ni. Jin syaitan lebih banyak gambar tok guru, tok alim berbanding di gambar keluarga kita, gambar artis ni. Sebabnya situlah jadi punca syiriknya. Dia suruh berasa dia tengok tu berkat, boleh pahala. Ni ramai ada cerita tengok gambar tok wali boleh pahala tu. Dalil, tanya dalil memang mana? Tak boleh nak oyak dah, tak ada ni. Jadi tu masalah masyarakat kita tak. Seorang Muslim hendaknya berdiri tak kala melihat jenazah, walaupun jenazah seorang non-Muslim. Kita kena hormat kalau mari jenazah lalu depan kat kita. Kita pakai duduk cokoh tu, kita diri. Tak kira lah jenazah tu orang Islam ataupun bukan Islam. Sehingga jenazah tersebut telah berlalu dari hadapan kita ni. Atau sehingga jenazah tersebut telah diturunkan dari pundak-pundak, dari bahu-bahu orang yang memanggulnya, memikulnya atau alat yang membawanya. Jadi kedai waktu rumahnya, barulah kita bolehlah tidak diri pun kan. Kita duduk selagi duduk orang tak siapa pas dari kubur lah kita kata. Hormatilah dah, dirilah lagi dah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, apabila kamu melihat jenazah maka berdirilah kamu sehingga jenazah tersebut telah berlalu dari hadapanmu atau telah diletakkannya. Kalau letak dah, tahanlah sikit dulu. Kalau tak cakap ke apa dah.
Duduk pun tak apa, tapi nak yang bunyi. Kalau lalu depan kita hormatlah dah. Tak kalau Rasulullah SAW tengah duduk, lewatlah di hadapan Rasulullah tu seorang jenazah. Kemudian Rasulullah SAW berdiri. Ada orang yang mengatakan kepadanya, sungguhnya jenazah tersebut adalah jenazah seorang yang Muslim. Bukan Islam tu. Okay. Rasulullah SAW membantah dengan mengatakan, bukankah dia masih manusia lagi? Jadi Nabi nak ajar kita ni. Kita ni sentimen, jangan terlajuk lah sentimen agama. Dalam perkara yang tak perlu pun, untuk bawa dia erik lagi dah. Semua kafir ni jahat semua. Tidak. Dan kita kena bina juga hubungan kemanusiaan ni. Jadi dia manusia kan, kita kena hormat juga sebagai manusia. Natal pun masuk syurga kan. Nabi cerita anjing kita ni, orang Melayu Islam ni jejek menang lah tak. Jadi anjing ni dia dah ada seorang tu, dia lelaki tu buat dosa banyak ada. Tak ingat pelacur ke apa, tak ingat lah, dosa banyak ada. Lepas tu dia masuk dia daga tu, masuk telaga, ambil lah minum air dah. Tiba-tiba tu ambil telaga tu, kita tengok ada anjing yang ke daga yang jilat tanah dah. Dia pun ambil dengan selipar kasut dia, pergi ke anjing tu, diampunkan Allah SWT. Ada surah ayat lagi, Tino yang kata tak. Allah alam lah riwayat mana lebih kuat ataupun peristiwa berlainan. Yang pentingnya benda tu menunjukkan dosa sebesar pelacuran atau dosa besar apa pun boleh diampunkan kerana tolong anjing. Kita ni dengan manusia pun kena salinglah hormat, menghormati, tolong menolong dia sebagai kemanusiaan. Sahal bin Hanif bin Qais bin Sa'ad tengah duduk di negeri Qadisiyah. Kemudian lewatlah jenazah di hadapan mereka. Maka keduanya pun berdiri. Ada orang yang berkata kepada mereka berdua, sungguhnya jenazah itu adalah Al-Luzimah, orang kafir. Al-Luzimah ni lah. Dia berada di bawah pemerintahan Islam. Kafir zimmi apa panggil dia. Mereka menolak protes itu dengan mengutip hadis di atas. Ni Tok Guru dulu. Buat hadis tu lah. Kena hormat, kata Najdi. Adapun hikmah berdiri ketika melihat jenazah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW adalah hikmah juga apa? Ada hadis sebut hikmah dia. Maksudnya, sesungguhnya kamu berdiri untuk jenazah adalah untuk mengagungkan zat yang mencabut nyawanya, bukanlah mengagungkan orang itu. Kena faham lah. Sebab kita teringat, hebatnya Allah yang mematikan orang ni. Pada riwayat lain dikatakan, sungguhnya kamu berdiri untuk jenazah adalah untuk mengagungkan Allah, zat yang mencabut nyawa. Kita nak agungkan zat Allah yang mencabut nyawa orang ni menuju itulah kira orang Tuhan lepas ni nak. Jadi mustahab sunnah hukumnya bagi seorang muslim apabila melihat jenazah atau ada jenazah yang lewat di hadapannya membaca subhanallahillazi la yamut subhanal malikil quddus. Ni kata mustahab. Dia peringkat rendah pada sunnah lah. Kekuatan dalil dia wallahu a'lam mungkin kurang sikit tak. Jadi dia panggil mustahab. Jadi maksudnya subhanallahillazi la yamut, maha suci Allah, zat yang tidak akan mati. Maha suci Allah, Raja yang Maha Kudus, Maha Suci. Maha Kudus gitulah. Subhanallahillazi la yamut, subhanal malikil quddus. So lagi dah tak? Menguburkan jenazah orang kafir di perkuburan muslimin. Bolehkah? Orang kafir tanya di kubur Islam. Pak kita sendiri kita berebut dah. Tak tanya kubur ni lah, kubur ni berebut dah. Terutama kalau mu'allah ke apa dah. Okey. Jadi ada orang tanya Syekh, seorang lelaki membeli seorang anak kafir yang belum balik lagi. Kemudian anak itu meninggal. Apakah dalam hal ini lelaki tersebut boleh menguburkannya di perkuburan muslimin? Baik anak itu meninggal dalam keadaan belum balik ataupun sudah balik? Syekh ni jawab, pertama-tama perlu kita tahu bahawa membeli anak itu tidak boleh. Baik anak itu Muslim ataupun bukan Muslim. Beli-beli anak itu tak boleh. Dah. Dia bukan apa hamba apa zaman dulu tak. Kita tak boleh beli-beli anak. Beli orang ni. Kerana asalnya manusia adalah merdeka, tak boleh berjual beli ni. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 yang bermaksud, dan sungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau menjadi hamba bagi yang lain. Kerana Allah telah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka. Kita tak boleh jadi hamba kepada makhluk. Kita hanya menjadi hamba kepada Allah SWT. Kita merdeka dengan bebas daripada makhluk kepada penghambaan kepada Allah. Itu hamba kata bebas ke apa? Tak. Tanda kita bebas
Sebagai manusia yang bebas, merdeka, yang betul-betul lena, tenang jiwa kita ni, ialah kita bebas dari penghambaan pada makhluk kepada Allah, penghambaan pada Allah SWT. Tinggalkan makhluk, jadi hamba Allah. Baru kita rasa bebas tenang. Ketidak, dibelenggu ya, dikawal, dikontrol ya. Dikontrol oleh sifat perkauman, dikontrol oleh macam-macam ideologi dikontrol oleh apa kata kemodenan ni nak. Putih ke apa tak? Ikut orang putih buat, kita akan ikut. Jadi hamba pada orang putih. Tak silap lagi tu kita nak hamba sungguh. Kita jadi hamba Allah, barulah kita baru bebas sebenar-benarnya. Ketika anak Amr bin As, seorang gubernur Mesir masa tu, Amr bin As, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ni, Amr bin As ni, berlakulah zalim terhadap seorang pemuda non-Muslim. Dikatakanlah, anak Amr bin As, bukan Amr bin As, anak Amr bin As ni sahabat Nabi Amr bin As, anak dia tu, dikhianat kepada pemuda non-Muslim. Khalifah Umar sangatlah marah mendengar hal itu dan berkata pada Amr bin As, ayahnya, bilakah engkau telah memperbudakkan manusia, padahal mereka telah dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan merdeka? Jadi walaupun dia kafir pun, kena anggap merdeka belaka. Dia ada kehormatan dia. Jangan hamba, jangan hina dia. Jadi sebab itu hamba dalam Islam ni kita tengok hebat. Lagi dimuliakan. Ramai hamba-hamba sahabat ke apa jadi alim ulama yang hebat. Dia beri apa? Dilatih jadi alim bukan main lagi. Lepas tu sehingga diberi kedudukan yang baik nikah anak. Macam-macam lah kita tengok satu kemuliaan yang besar dah. Pasal Islam ni sebenarnya menentang penghambaan. Cuma ni daripada you kena ada hamba lah. Nak lepas takut bangkit semula. Ambil lah. Kita peri-peri no, okay? Kalau kita tak ambil pertawanan tu, kita buat kelik ya, you bina kekuatan semula. Ambil kuti ya, jadi hamba. Macam penjara lah ni, dan benda tu tak payah kerajaan tangguh. Pakat ambil hamba tu tangguh lah makan minum dia no. Nak kerja buat dia. Tak perlulah siapa menyusuh ke kerja. Apa kita lah ni lah. Kerja kita. Seluruh dunia lah. Sistem lah ni penjara tu. Tak nak berapa puluh hiyar kita tengok itu dah. 40 hiyar berapa je lah. Nak tahu, nak bagi makan kepada dan pengurusan orang dalam penjara. Tapi orang ngaji kena bayar tak. Orang dalam penjara makan free. Dan semua urusan yang free. Nak ajak begitu lah. Kos tu jadi tinggi oleh kerajaan. Sedangkan banyak lagi orang yang memerlukan duit kerajaan itu dah. Jadi cara hamba sistem Islam ni bukan nak macam kita tengok cerita putih tu. Wak kat tempat arai batu, katok. Batu lah dah. Buat kerja berat-berat. Tidak gitu Islam ni. Dia buat sikit-sikit kerja dan banyak kerja untuk kepentingan Islam. Lepas tu ngaji tak mudah jadi alim. Jadi bebas hamba tu jadi alim besar. Jadi dimuliakan lebih daripada tuan dia pun. Sampai tahap tu. Islam ni memuliakan hamba zaman dulu. Nah cerita ni. Oleh kerana itu, agama tidak membolehkan seorang Muslim membeli seorang manusia yang merdeka. Tak boleh. Kerana hal itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap hak mereka yang paling mendasar dalam hidup ini. Bahkan dia boleh larang. Buat undang-undang ke apa, tak boleh jadi jual beli manusia. Dia takut melagak. Jadi last sekali colok orang. Dia start ada jual beli manusia ni. Jual anak ke apa. Dia akan jadi adalah unsur-unsur ke apa. Unsur-unsur melampau lah. Unsur-unsur melampau yang akan jadi bahaya pula. Jadi colek, budak ke apa. Kena sekat awal-awal ni. Adapun yang berkaitan dengan penanaman mayat anak tersebut. Tanam mayat anak tersebut. Apabila anak tersebut belum mencapai balik, maka dia dalam keadaan fitrah dan suci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan ini belum balik, kita tidak dapat menghukumi anak tersebut sebagai orang kafir walaupun kedua ibu bapanya kafir. Kerana anak itu belum berakal dan belum memahami hakikat sesuatu. Tidak ditaklifkan, dibebankan syarat. Jika anak yang belum balik itu meninggal, sementara dia dalam asuhan seorang Muslim dan tidak ada orang yang menjadi walinya, maka tidaklah mengapa anak tersebut dikuburkan bersebelahan dengan kuburan kaum muslimin. Tak tepi, tak kubur orang Islam, tak apa dah. Namun jika anak tersebut telah balik dan mengerti, maka dia menjadi mukallaf, orang yang mempunyai kewajipan. Dia tanggungjawab sendirilah. Dia tidak tanggungjawab orang jaga dia dah. Dan keyakinan serta amalnya diperhitungkan sendiri dah. Jika dia telah masuk Islam, dia memperolehi semua hak yang dimiliki kaum Muslim. Dia balik, dia masuk Islam. Dia mati sebagai Muslim. Dia kena kubur orang Islam. Dan dikuburkan di kuburan mereka yang orang Islam. Namun jika dia telah tetap memilih kekesatan, kekafiran dan sebagainya, dibandingkan petunjuk dan tetap menjadi kafir, maka jenazahnya tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum Muslim.
Sungguhnya Allah zat pemberi petunjuk pada jalan kebenaran. Jadi tak ada masalah kalau budak kecil itu tidak. Lah budak kecil masih Islam pun tak tahu gapo dah. Jadi dia mati pun tanya kuburan Islam tak ada masalah. Sebenarnya bukan perkara isu besar tanya kubur ni nak. Isu besar ni tauhid masuk Islam. Tapi jadi kadang-kadang berebut nak. Secara asasnya budak kecil ni molek ni kubur Islam lah dah. Kalau dikuasai oleh orang Islam. Tapi kalau dia dikuasai oleh orang kafir, nak gana bukan perkara besar. Kalau dia orang Islam pun dan dia ahli syurga, tanahlah dalam kubur dia laut ke apa tetap masuk syurga juga. Tetap alam barzakh dia, alam yang mulia dah, nikmat dalam alam barzakh ni alam kubur dia. Tapi kalau kubur orang Islam pun kafir. Sebenarnya kafir atau munafik masuk kubur Islam. Sebetulnya je kena timbuk kotak nak-nak juga dah. Begitulah perbahasan kita tentang beberapa perkara tentang jenazah ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wahamdika subhanakallah wahamdika subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.